Okey. Okey, saya nak pergi kepada topik yang seterusnya. Boleh dengar tak? Dengar. Okey, bagus. Dengar. Jadi yang Okey. kita record ni, yang tadi terlupa nak record. Okey, tak apalah. Yang record ke apa ke nanti saya masuk dalam bagi dekat email ke ataupun e-learning lah, don't worry. Okey, sekarang ni project manager, role and responsibility. Okey. Kalau kita tengok topik ni, dia sebenarnya ada kaitan dengan apa? Okey, dia datang daripada sinilah. Reason why project fail. Kalau kita tengok kenapa misalnya projek tu gagal, mungkin salah satu dia ialah planning. Planning ni paling very critical sekali. Sebab apa? Planning ni dikatakan heart of project management. Bila dia kata heart ni, maksudnya jantung lah. Kalau jantung habis, habislah. Itu jadi isu dia. Yang kedua ialah lack of commitment, sponsorship. Ini maksudnya siapa yang dia punya fund dia, funder dia. Katakanlah kita nak buat bangunkan satu projek bilion-bilion ni, orang yang nak invest tu siapa? Kalau misalnya tiba-tiba dia tarik diri, habislah, biasanya projek tu akan jadi masalah. Yang ketiga ialah user involvement. Ini pun sering berlaku juga. Kita kadang-kadang contoh macam dalam projek kerajaan ke, kerajaan ni pelaksana dia ialah JKR, agensi pelaksana. Tapi yang pengguna dia kadang-kadang Kementerian Pendidikan ke, Kementerian Kesihatan ke. Jadi sebenarnya kadang-kadang mereka ni bila buat design satu bilik kuliah ke apa-apa semua ke ataupun hospital ke, ada banyak benda-benda yang lepas projek tu siap kita nak kena modify. Kenapa perlu modify ataupun renovation? Kerana dia tidak menepati apa yang kita nak. Itu contohlah bagaimana user involvement ni menjadi satu isu. Yang keempat, inilah yang topik kita yang keempat ni kita nak zoom. Lack of role and responsibility. Jadi inilah sebenarnya yang kita nak fokus dalam slide ni. Yang kelima ialah lack of control. Lack of control nanti kita akan belajar kemudian. Lack of completion. Lack of completion ni kadang-kadang kita tengok projek tu dah almost siap dah. Tetapi tiba-tiba get stuck. Dekat KL pun banyak juga lah. Dekat JB pun ada. JB ni klasik example kalau kita datang JB nanti, mungkin dah pernah datang kot masa lab ke orang tu nanti, dulu. Paradigm Mall. Dekat Kelana Jaya pun ada Paradigm, sini pun ada Paradigm Mall. Paradigm Mall tu dulu ialah Kemayan City. Bangunan tu dia terbengkalai sejak financial crisis yang dulu. Saya ingat dah berapa puluh tahun lah. Contohnya lah. Padahal dia punya bangunan tu dah macam hampir nak siap. Tiba-tiba company tu ada bermasalah. Last sekali dah tinggal sampai berapa puluh tahun. Lepas tu nasib baiklah ada company tu, saya rasa company IOI ke. Dia beli whatever lah, dia punya transfer ownership sebagainya dan dia continue dan last sekali barulah buka. Kita tengok berapa lama. Itu yang dimaksudkan lack of completion. Yang ketujuh ialah lack of skill resources. Skill resources ni penting. Kalau kita tengok, inilah yang dikatakan method tadi, 5M. M yang dimaksudkan dengan method ni ada kena mengena dengan know-how. Know how to do things. Kalau kita kadang-kadang boleh plan benda ni nampak cantik on paper, tapi kadang-kadang nak buat kerja ni orang pun tak ada, habislah, jam. Lack of communication. Lack of communication ni satu benda yang sangat besar. Mungkin kalau orang bekerja dekat site ni mungkin lebih faham lah. Saya pun ramai student-student saya yang master dan sebagainya yang buat project management master. Ada yang dah handle projek dah ratus juta, bilion pun ada. Dia beritahu satu je. Memang isu communication ni
sangat kritikal. Cuma masalah communication ni tak boleh nak dibuktikan dengan mudah. Seperti mana kita kata project delay. Project delay itu sebenarnya ada kaitan dengan due to communication issue lah. Communication ni sama kadang-kadang sama team ataupun in between team dan sebagainya. Lepas tu yang seterusnya lack of leadership. Jadi katakanlah kita ni dilantik jadi project manager ataupun bos kepada satu organisasi ke, secara automatik orang menganggap kita ni sebagai leader lah. Tetapi kadang-kadang leadership skill tu kita tak ada. Kerana mungkin kita ni take over satu projek ni atas dasar tertentu lah. Kadang-kadang contoh kerana kita ni ada kena-mengena dengan owner ke, ataupun syarikat ni syarikat kepunyaan family kita ke. Jadi dia lantik kita jadi orang sebagai project manager, tapi tentang leadership tu sebenarnya kita tak ada. Sebab tu leadership ni dia kena belajar, kena being polished. Dan last kali, lack of courage in killing the project. Lack of courage in killing a project ni maksudnya kita ambil classic example lah. Kita ada ECRL. ECRL tu pun dah start dah projek tu, dah kita pun dah spend berapa bilion dah. Jadi dan hari tu at one time kita almost nak stop the project. Okay, stop atas dasar whatever lah, tak ada duit ke apa, projek terlalu mahal ke. Tapi at the end of the day, dia revise, lepas tu sambung balik. Jadi yang dimaksudkan courage in killing the project ni, kadang-kadang memang ada projek tu, dia tidak, lebih baik kita tak continue daripada kita continue. Ataupun contohlah, kita sebagai kontraktor, kita dapat projek. Lepas tu kita dah buat separuh jalan ke ataupun baru start 1/3 ke, kita rasa memang kita tak boleh nak continue. Jadi by right kita kena angkat bendera putih lah, surrender. Tapi masalah dia, kita ni kadang-kadang takut bila kita surrender, dia akan ada implikasi blacklisted dan sebagainya. Jadi kita drag on and on and on and on, lalah projek tu pun bermasalah juga pun. Itu maksud yang dikatakan lack of courage in killing the project. Okey, jadi kita nak pergi kepada yang isu role and responsibility. Itu ialah kita punya topik lah. Okey, kita sebenarnya bila kita nak buat, kita nak bangunkan satu projek ni bukanlah mudah. Kita kena spend masa, duit, kemudian expertise melalui banyak proses, dan last sekali, okey, kita dah nampak projek ni dah nak on dah, construction dia dah nak start. Kita nampak misalnya dah letak holding board tu dengan signage, okey, kita dah tahu projek ni dah nak on. Tapi sebenarnya kita tak tahu yang proses sebelum dia dah lama berlangsung. Tetapi bila kita nak on satu projek tu, sama ada peringkat pembinaan ke ataupun peringkat di awal-awal ke, orang yang paling kritikal sekali ialah project manager. Pemilihan project manager itu tiba-tiba kita tersalah pilih. Sedangkan kita dah plan gila-gila sebelum ni. Slack kita ialah pemilihan project manager. Ini yang kita nak zoom in. Okay, satu. Project manager ni rely creativity. Ini satu. Jadi kita bukan, sebab tu kalau kamu tengok kenapa UTM punya motto UTM ni dia ada global, lepas tu ada entrepreneurship. Adakah misalnya UTM ni nak melatih kita ni jadi entrepreneur? Kalau logik akal takkanlah semua engineer jadi entrepreneur, jadi siapa nak buat kerjanya? Itu bukan dia punya idea dia. Entrepreneur ni sebenarnya dia punya semangat dia. Semangat yang ada pada seorang entrepreneur tu. Itulah contohnya. Apa yang biasanya entrepreneur tu ada? Creativity. Di samping muka tak malu pun ada juga. Kadang-kadang entrepreneur ni, suara tak sedap pun menyanyi juga. Contohlah, dia bebal pun ada. Tak tahu malu pun ada. Tapi itu sebenarnya ada kena-mengena dengan semangat lah. Semangat kena ada. Jatuh bangun, dia masih lagi, kalau misalnya satu produk tu tak terjual, dia tukar.
Dia tukar strategi lah, dia tukar branding lah, dia tukar cover lah, whatever lah. Itu contoh semangat yang ada pada orang entrepreneur ni. Itu yang kita nak sebenarnya. Okay, so other than that, important criteria of project manager. Knowledge, relevant experience. Knowledge ni ada benda yang kita boleh belajar. Relevant experience ni maksudnya yang hands on lah. Yang kat bawah ni pun ada hands on. Experience yang berkaitan dengan apa yang projek yang kita nak buat. Katakanlah contoh kita nak buat projek bangunan tertinggi di dunia. Nak buat satu lagi lah kat Malaysia. Hari tu dah kita ada KLCC, sekarang ni dah jatuh nombor berapa dah. Okey, kita pun nak buatlah bangunan tertinggi lagi satu. Bila kita nak buat bangunan tinggi, kita nak cari project manager. Jadi kita pun minta lah resume daripada orang ni. Jadi orang ni pun akan hantar. Okey, dia ada pengalaman 25 tahun sebagai project manager pelbagai projek. Okey, kita tengoklah resume dia. Selama 30 tahun ni dia dah handle 30 projek. Tetapi kita tengok projek-projek dia, okey, projek menyiapkan longkang di Skudai. Projek menebah rumput. Projek buat sekolah tadika, projek buat toilet. Jadi kalau macam ni lah nak buat bangunan tertinggi di dunia, maksudnya dia punya pengalaman tu tak relevan. Walaupun ada pengalaman. Ini contoh pengalaman tak relevan. Lepas tu tentang knowledge ni. Knowledge ni memang kita boleh belajar, tapi kalau belajar kat universiti pun tak banyak mana sebab kita nak singkatkan masa. Sebab tu dia ada banyak kena mengena dengan pengalaman daripada tapak lah, itu dia panggil hands on. Okay, hands on experience. Jadi daripada hands on tu kita dapat knowledge ataupun skill. Sebab kita tak boleh nak dapatkan knowledge dengan skill ni dengan hanya membaca buku. Katakanlah satu hari kita pergi ke library, kita pun jumpa lah buku management dan sebagainya, project management lah, bagai. Kita baca 100 buku satu hari. Dengan harapan besoknya kita akan keluar jadi seorang yang berpengalaman ataupun knowledgeable. Sampai lebam-lebam mata ni, orang tegur, kenapa lebam? Penat lah, baru baca 100 buku. Ini pun penat juga ni, tengok depan TV online ni. Okey, jadi dia tak menjadikan kita knowledgeable. Dia akan acquire through times. Track record. Okey. Katakanlah kita nak jadi seorang project manager, salah satu kriteria kita nak siapkan projek tu mengikut masa. Tapi kalau kita dah 30 tahun pengalaman jadi project manager, semua projek 30 projek kita supervise, semua delay. Tak ada satu yang siap on time. Jadi masalah jugalah. Full time managing project. Ini kita ada masalah di Malaysia ni. Sebenarnya post project manager ni, dia kena full time. Dia bukan boleh part time macam kita buat MLM ataupun buat Grab. Pagi kerja lain, malam kerja lain. Sebab tu banyak benda tak berjalan seperti mana yang kita nak. Sebab benda ni ialah serious work. Jadi orang tu dia kena duduk kat situ. Tengok apa yang berlaku, apa masalah dan selesaikan dengan segera. Kadang-kadang ada satu project manager tu, dia jaga sampai berapa banyak projek at the same time. Sekejap sana, sekejap sini, sekejap sana. Bila orang pergi cari dia dekat projek A, orang kata dia dekat projek B. Bila pergi kat projek B, orang kata mungkin ada kat projek C kot. Okey, pergi. Kalau pergi kat projek C pun tak ada. Lalah duduk rumah tengok Astro, contohnya lah. Okey. Basic skill of project manager. Time control. Okey, kita ingat balik tadi ya. Dalam objektif pengurusan projek kita ada aspek masa, time. Jadi pengawalan masa. Jadi pengawalan masa ni paling penting. Sekarang ni kita tengok projek banyak mana pun dia punya harga, semua nak siapkan secepat mungkin. Jadi orang yang bekerja dekat site ni jadi dia under pressure. Jadi whatever it is, masa ni sebab tu kita nak kena control dia dengan kita punya planning tadi lah. Jadi time management ni, dia punya skop kerja dia ialah planning, scheduling dan juga tracking. Okay. Jadi sebab itulah planning tadi sangat penting kerana dekat situlah kita nak kawalkan aspek masa.
Yang seterusnya, cost control. Okay, cost control ni maksudnya kita nak kena kawal. Cost pun sama juga sebab kita bila kita ambil satu tender ke dan sebagainya, kita dah calculate berapa kita punya cost dan berapa kita punya profit. Jadi kalau kita tengok equation value. Value ni maksudnya tender value lah. Lepas tu kita panggil cost, total cost lah, plus profit. Ini kita tukar kepada bukan tender lagi lah, contract value lah. Kata kalau kita ambil contract value 10 juta. Cost kita ialah 9 juta. Profit kita lah 1 juta. 1 juta ni lebih kurang 10% lah. Kadang-kadang kita boleh letak lebih. Tapi at the end of the day, kalau di Malaysia ni, profit yang orang letak ni tinggi ni. Asal-asal mungkin daripada 25 hingga 30%. Tinggi. Kalau di luar negara, dia orang tak letak tinggi macam ni. Sebab apa kita letak tinggi? Sebab akhirnya lala-lala sekali dapat rendah. Banyaklah kebocoran yang berlaku. Kebocoran daripada segi apa? Isu ni lack of control. Lack of control. Ini dia isu dia. Jadi akhir sekali, jadi sikit. Itu tak campur lagi masalah nak kena bayar macam-macam lah. Dia punya commission ni pada pelbagai pihak tu, itu kebocoran juga lah pun. Tapi yang lebih besar lagi ialah isu lack of control. Okay. Jadi kalau kita tengok isu dia, kalau kita nak increase dia punya profit, sudah semesti cost ni kita kena reduce. Itu je dia punya formula dia. Kita nak naikkan profit, yang ini kena reduce. Jadi bagaimana kita nak reduce dia punya cost? Itu yang kita boleh gunakan value engineering ataupun value management. Jadi kontraktor pun nak kena mahir dalam bidang ini. Okay, apa itu value management ni lah tentang proses keseluruhan. Bagaimana kita boleh mengurangkan cost. Tapi value engineering ni maksudnya bagaimana kita gunakan teknik-teknik engineering untuk reduce the cost. Kadang-kadang contohnya kalau kontraktor tu mungkin dia boleh play around dengan teknik lah. Okay, teknik-teknik tertentu yang mungkin dia dapat buat kerja dengan lebih pantas tetapi dapat kurangkan cost. Okay. Then yang ketiga ialah planning. Apa itu planning sebenarnya? Planning ni kita belum masuk lagi dia dalam buku nombor 2. Planning sebenarnya ialah thinking process. Thinking process. Sebab tu dia ada elemen forecasting. Okay. Forecasting ni maksudnya ramalan. Kita kena jawab 5 W. 5 wife plus 1 husband. Contohnya lah. Sebab tu tahun 2021 ni, tahun depan dijangkakan kadar kelahiran bayi ni meningkat ni. Sebab adanya MCO ni. Entahlah. Okay. So, 5 W campur 1 husband. Apa maksudnya? Jadi, planning maksudnya what, when, where, who. Itu semualah. Dan last sekali ialah how to do things. Jadi itu ialah planning, lah thinking process. What to do, when to do, where, which type of equipment, whatever lah, semualah, whatever pun ada. Jadi kita nak jawab tu. Decision making. Jadi sebagai project manager, dia kena ada skill buat keputusan dengan segera. Dan dia kena faham keputusan yang dia buat ni, dia akan mempengaruhi company. Dia tak sama dengan apa yang keputusan yang kita buat sebagai individual. Katakanlah kita ni sebagai individual, katakanlah individu tu bujang. Apa-apa keputusan dia buat, implikasi dia tak banyaklah mungkin atas diri dia. Tapi kalau dia dah ada family, apa-apa keputusan dia buat, dia akan affect anak bini dia, whatever. Tetapi kalau dia pula sebagai manager dengan company ni, keputusan yang dia buat tu akan affect company. Bukan diri dia sendiri dah. Jadi dia kena fikir. Tambah pula dia sebagai presiden, bukan sebagai ketua negara.
Contohnya Prime Minister ke ataupun Presiden ke. Kita tengok macam contoh Donald Trump ni. Donald Trump ni pening. Dia ni berserabut. Dia cakap dia lepas. Macam-macam dia cara dia cakap lah. Mungkin dia dulu manage company. Company tu company dia. Kalau dia cakap macam dulu tu tak apalah yang being affected company dia. Tapi sekarang ni dia menguruskan negara. Lepas tu negara pula bukan negara dia saja. US ni pula dia kan jenis satu dunia. Ada kesan ni. Jadi apa-apa yang dia cakap boleh mempengaruhi satu dunia. Itu contoh decision. Decision tu dia kena bagi cepat. Bila ada masalah orang tanya apa keputusan, dia kena bagi quick decision dan juga right decision. Jadi, lepas tu identifying trend. Trend ni apa maksudnya? Trend ni kita tengok pattern lah. Apa yang berlaku pattern? Trend, pattern, dia menjadi petunjuk kepada isu yang sebenar. Contohnya daripada segi kenaikan kos ke, kenaikan kita panggil masa ke, katakanlah contoh perubahan sikap pekerja ke, perubahan produktiviti ke, semua itu pusing-pusing dia akan ada implikasi kepada penyiapan projek dan sebagainya. Jadi sebagai project manager dia kena ada skill melihat pattern-pattern. Jadi sebab tu kalau misalnya dalam sekarang punya era ni kan kita ada satu dipanggil big data. Big data. Big data ni maksudnya komputer. Bila ada banyak data, dia masuk dalam komputer, komputer akan analyze, dia akan bagi dia bentuk carta dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita ada banyak data maklumat, jadi dia mudah sikitlah untuk manager ni melihat. Tapi kalau di Malaysia ni, big data ni satu benda yang belum lagi secara menyeluruh. Kita tak banyak guna IT dalam banyak hal, especially dalam construction. Jadi, tapi whatever it is, seorang pengurus projek tu dia kena ada kebolehan untuk observe. Tengok, observe thing dan sebagainya. Tengok apa yang mungkin mempengaruhi projek tadi, dia kena cepat-cepat bertindak. Yang seterusnya knowledge. Okay, knowledge pula. Tadi kita kata skill, beberapa skill lah, bukan keseluruhan. Skill yang pertama ialah human relation. Ini yang dipanggil interpersonal. Interpersonal skill. Okay. Kebolehan, hubungan di antara seorang dengan orang yang lain. Jadi kalau kita tengok dalam satu projek ni kita ada 5M tadi. M yang satu ialah machine, man. Bila ada man ni sebenarnya nak menguruskan aspek-aspek lain tu lebih mudah menguruskan manusia. Kebanyakan isu yang ada sekarang ni ialah tentang isu pengurusan manusia. Itu je. Sebab manusia ni dia tak sama. Hari ni dia okey, besok tak okey. Hormon dia hari ni petang, pagi, macam-macam lah. Belum makan lain, lepas makan lain. Jadi, jadi nak menguruskan manusia ni jadi satu benda yang ni. Jadi dia kena ada skill, knowledge dan sebagainya bagaimana menguruskan hubungan di antara manusia supaya dia tak berlakunya konflik. Jadi itu priority ni. Solving interpersonal problem and conflict, dia conflict resolution. Okay. Conflict resolution ni, konflik ni akan sentiasa berlaku. Sama ada kita hendak atau tidak, sama ada kita ni berkonflik sesama staff kita ataupun kita berkonflik di antara klien dengan supplier, dengan subcon, bagai-bagailah. Itu di antara. Ni sesama pun jadi isu. Jadi sebagai bos tadi, dia juga nak kena ada kemahiran dalam menyelesaikan konflik. Itu kita panggil konflik resolution. Lepas tu yang ketiga ialah leadership. Tak semua orang born to be a good leader. Kadang-kadang orang ni nampak macam ketua, tapi kadang-kadang dia ada istilah dia sebenarnya lebih kepada administrator. Dia administrator sebenarnya bukanlah leader. Administrator ni sebenarnya dia ikut sistem je. Kalau dia tak ada pun macam kita baru-baru ni kan,
kita ada pertukaran kerajaan. Kita tengok negara kita okey macam tu, running smoothly. Dan kadang-kadang dilantik menteri pun tak tahu apa, tiba-tiba jadi menteri kan, dia pun pening. Jadi sebenarnya kenapa benda tu running? Kerana sistem yang running. Sebab dalam sistem kerajaan ni, kerajaan dia dah ada kaki tangan kerajaan. Kat situ dia ada KSU. Semua orang-orang yang bekerja tu dah bekerja berpuluh-puluh tahun. Jadi mereka ni memang tiap-tiap hari buat kerja yang sama. Jadi they basically are the one that running the show. Manakala yang si menteri-menteri yang baru dilantik ni pun, dia ni isu dia orang ni boleh bercakap je pun. Kebolehan dia. Selain daripada itu tak ada. Yang buat kerja tu ialah the real sistem tadi. Jadi leader ni, tetapi kalau misalnya dia jadi bos, dilantik jadi menteri, tapi dia ada leadership quality. Biasanya dia boleh bawa satu kementerian tu menjadi lebih tinggi lagi. Itu beza di antara administrator dengan just simply leadership tadi. Jadi leadership ni dia satu benda yang bukan semua orang ada. Satu benda yang dia akan ada bakat. Di samping ada bakat tu dia kena polish dan sebagainya. Yang keempat, listening. Sekarang ni kita sedang practice listening. Listening ni sebagai seorang ketua, dia memanglah most of the time dia bercakap. Tetapi dia juga harus menjadi pendengar yang baik. Sebab apa? Dia kena ada input, feedback daripada orang bawahan untuk dia buat satu benda yang lebih berkesan lah. Kalau setakat dia cakap, orang nak kena ikut arahan, tapi kadang-kadang benda tu tidaklah perfect. Jadi, bila dia dapat mendengar input daripada orang yang bekerja bawahan ni lebih mengetahui apa isu yang berlaku. Jadi, hopefully dia dapat come out dengan satu cara kerja yang lebih efektif lah. Okey, jadi kalau kita tengok listening ni kalau kita duduk dekat sini ke ataupun kita duduk dekat kuliah ke, kita tengok whatever it is, dia boleh retain the knowledge, information tu lebih kurang 20% je. Dia tak banyak berbanding dengan apa yang kita kata kita buat sendiri. 20% tu pun tak lama hilang. Pergi bilik air, pergi tekan flash tu tinggal 15%. Lepas tu balik pula dengan jam-jam tinggal lagi 10%. Lepas tu tidur pula, besok pagi bangun habis. Tu contohlah. The knowledge retention tu tak banyak. Okay, yang kelima, management of change. Management of change. Sebenarnya yang saya cerita ni, change ke, konflik ke, organisasi ke tadi, dia dalam kelas-kelas master, dia ada satu kelas by itself. Even dalam buku pun, management of change ni dia ada satu buku tebal buku dia. Jadi maksudnya punyalah banyak dia punya ilmu tentang nak menguruskan change ni ialah perubahan. Perubahan akan sentiasa berlaku sama ada kita nak atau tidak. Kita jangan takut untuk kita tak boleh sekat dia dan kita juga tak boleh avoid dia. Kita pula tak boleh menyorok daripada perubahan ini. Yang kita kena buat, kita kena manage dia, menguruskan perubahan. Jadi sebagai bos ni, bila ada perubahan-perubahan dalam sistem ke, dalam cara kerja ke, sekarang ni contohlah, kita sekarang ni tiba-tiba kita ada cultural shock, kena bekerja daripada rumah. Macam mana ni? Ini perubahan lah ni contoh. Jadi perubahan tu akan berlaku sama ada kita nak atau tidak. Cuma kita nak kena manage. Bukanlah misalnya kalau kita sebenarnya kalau bekerja daripada rumah ni dekat overseas ni dah banyak amalkan. Di Malaysia je kita tak begitu gunakan konsep ni. Kalau di overseas mereka memang dah lama dah sistem dia orang ni bekerja daripada rumah sebab ada benda-benda yang boleh dibuat. Okay? Alright. Jadi perubahan tu kena diuruskan. Jadi kita nak kena tahu perubahan tu sejauh mana. Dan bila kita buat perubahan tu, bukan kita saja-saja nak ubah. Kita panggil guided lah. Guided ni maksudnya dia kena ada structure dia.
kita nak buat perubahan tu sejauh mana, setakat mana dia ada dia punya sistem dia. Bukan saja-saja tiba-tiba nak ubah. No, bukan itu maksudnya. Okay. Perubahan ni biasanya ke arah yang lebih baik lah. Okay, lepas tu good project manager. Good project manager ni dia kena alert dengan problem, get rid of the problem, deal dengan emergency situation akan ada, jadi dia jangan panik. Lepas tu buat proper plan, lepas tu adanya perubahan-perubahan, kena buat keputusan dengan segera. Yang last kali ialah motivate project team. Motivate ni adalah salah satu juga bidang ilmu, motivation ni. Okay, orang kata kalau misalnya kita sediakan, kita buka company canggih-canggih besar-besar, kita ambil orang ramai-ramai bekerja, tetapi kalau misalnya pekerja tu demotivated, tidak bermotivasi, habis, tak ke mana. Sebab apa? Kita tak akan capai KPI kita sekiranya pekerja tadi tidak bermotivasi. Jadi sebagai seorang manager dan sebagainya, dia pun nak kena belajar tentang bagaimana ilmu nak memotivasikan orang. Ada macam-macam teknik-teknik, skill-skill yang motivasi ni dia punya ilmu dia bukan baru, dia way back in 1970 orang dah haji dah how to motivate staff. Okay. Dalam kelas master kita mengajar benda ni sebagai satu topik lah. Tapi dalam sini kita tak sebut detail. Alright, role of project manager. Role of project manager, kita nak lihat contohnya apa dia punya role, ini dia. Kita tengok, project manager ni, dia kena berinteraksi dengan pelbagai pihak. Kita tengok dia ada pelanggan lah, kontraktor lah. Okey, sebelum kita pergi, kalau kita tengok Rajah ni mungkin orang keliru. Okey, saya nak ulang balik ya. Perkataan project manager, mana dia? Bila kita kata project manager ni ada yang bekerja dengan kontraktor, ada yang bekerja dengan klien. Kita mesti faham. Klien ni, yang bekerja dengan klien ni yang kita panggil PMC, Project Management Consultant. Mereka ni adalah consultant. Okay, tetapi mereka ni di hire oleh klien untuk membantu klien yang mungkin tak tahu apa tadi untuk manage the whole project lah. Jadi sebab itulah mereka ni dibawa masuk biasanya di peringkat awal. Nanti dalam rajah kita, dalam slide yang seterusnya kita akan jumpa benda ni. Manakala yang biasa yang kita faham tu ialah project manager yang bekerja dengan kontraktor lah. Okey. Jadi kita tengok interaksi project manager tu pelbagai pihak tu memang ramai. Okey. Lepas tu ilmu. Jadi kalau kita kata project manager ni, dia ada satu istilah. Project manager ni dia panggil jack of all trade. Trade but master of none. Ni maksudnya apa? Jack of all trade. Jack of all trade ni maksudnya semua benda dia kena tahu, dia kena buat. Sikit-sikit macam rojak lah. Tetapi dia tidak ada satu benda yang dia too specialized. Sebab oleh kerana kita buat benda rojak ni, jadi memanglah kita tak ada masa nak fokus pada satu-satu benda yang lebih detail lah. Maksudnya lah project manager. Okay, role of project manager ni ada dalam contohnya planning tadi. Kita tak masuk lagi planning dalam buku ni. Organizing kita dah sebut. Staffing. Apa itu staffing? Okay, staffing ni nanti kita ceritakan very quickly. Dalam planning ni tadi kita dah sebut planning ialah thinking process. Kita nak memikirkan apa benda yang kita nak buat dan planning ni juga ialah heart of project management. Satu benda yang sangat penting dan biasanya projek itu akan gagal bila planning ni gagal. Okay? Sebab banyak benda yang dia berkait dengan planning. Okey. Lepas tu yang kedua tadi kita sebut kedua tadi organizing, kita dah cerita dah organizing. Okay, dekat sini ada perkataan OBS dengan WBS. Okay, ada dua perkataan ni.
OBS maksudnya Organizational Breakdown Structure. Macam carta organisasi tadi lah. WBS ialah Work Breakdown Structure. Work Breakdown Structure ni dia ada kena-mengena dengan planning. Nanti bila kita belajar planning nanti, kita akan dengar perkataan WBS. Apa benda WBS ni? Dia ialah sebenarnya ialah pecahan kerja. Pecahan kerja, contohnya, kita nak buat satu bangunan, pecahan kerja yang utama dia ialah site preparation, yang kedua ialah substructure, yang ketiga superstructure, yang keempat ialah external works. Di dalam itu ada pecahan yang kecil-kecil lagi, dan pecahan yang kecil-kecil itulah yang adanya aktiviti senarai nama-nama kerja yang biasanya kita masukkan dalam planning schedule kita lah. Okay, yang ketiga ialah staffing. Apa itu staffing? Staffing ni ada kena-mengena dengan kita mengenal pasti pekerja kita, ikut dia punya talent dia, kebolehan dia masing-masing, dan kita letakkan dia di tempat yang betul. Kalau kita salah letak di tempat yang tak betul, jadi dia rugi sebab dia tidak akan work productively. Itu maksudnya lah. Dia ada kena-mengena dengan talent management lah, perkataan yang latest ni kita guna talent management. Directing. Directing ni maksudnya kita tunjuk arah. Kita bimbing dia. Bila kita nak suruh orang buat kerja ni, kita tak boleh cakap buat dulu. Nanti tunjuk ni buat. Sedangkan orang tu tak tahu nak buat macam mana. Jadi sebenarnya kita kena tunjuk dulu. Katakanlah satu cara kita tunjuk, okey. Saya hendak kamu buat begini. Nanti bila orang tu dah dapat idea, nanti orang tu buatlah. Gunakan kreativiti mereka dan lepas tu barulah kita revise. Tapi kalau kita langsung tak bimbing dia, macam mana dia nak buat ni? Ini contoh macam mentor-mentee punya style lah. Kita sebagai mentor, kita guide dia supaya dia jadi lebih baik lah. Dan last sekali ialah controlling. Controlling ni, perkataan controlling ni dia tak lengkap tanpa adanya perkataan monitoring. Monitoring and control. Monitoring and control. Nanti kita akan belajar ada satu topik yang last sekali dalam buku nombor 3 selepas kita habis belajar resource management lah. Okay. Contoh simple monitoring ni, katakanlah kita ada S-curve. Ni S-curve kita kan. Ni semua orang tahu. S-curve yang asalnya masa kita buat dalam planning kita panggil plan. Lepas tu, plan ni maksudnya projek belum start. Tapi bila projek dah start, ni projek dah start, lepas tu kita akan ada dotted line ni, yang ni kita panggil actual. Jadi nak plot yang dotted line ni, inilah yang kita panggil monitoring. Monitoring ni lah proses untuk memantau, untuk dapatkan data ataupun maklumat. Ada banyaklah cara-cara nak monitor. Cara paling contohnya sekarang ni orang guna drone. Drone tu ialah contoh monitoring lah. Nak monitor kerja orang, mungkin kalau kita guna observation kita tak boleh nampak dengan cepat. Tapi kalau guna drone, lepas tu drone pula dia boleh measure macam-macam benda lah, nanti dia akan convert dalam bentuk 3D dan sebagainya. Jadi itu kita dah tahu projek ataupun certain activity banyak mana yang telah pun dibuat. Okey, contohlah. Dan lepas tu bila dah kita ada tu, kita boleh buat comparison di antara plan versus actual, berapa persen yang kita dah buat kerja. Lepas tu barulah kita ambil tindakan. Tindakan tu lah yang dikatakan control. Tetapi bila kita nak ambil tindakan, tanpa ada monitoring kita tak boleh nak control. Nak control apa? Kita pun tak tahu apa isunya. Begitu juga dengan kita panggil control tadi, pun isunya kita nak control banyak mana. Kadang-kadang hasil daripada monitoring kita, benda tu tak kritikal. Sebab itulah contoh macam COVID ni, pada bulan Februari dulu kita tak buat apa-apa. Sebab apa? Bila kita mungkin monitoring kita sikit-sikit saja, kita dapati benda ni tak serius. Sebab tu yang kita biarkan semua benda. Jadi lepas tu then only
sekarang ni kita dah masuk MCO. Control lah tu. Okay. Hasil daripada data-data yang kita ada dah jadi berserabut macam ni. Then control. Okay, jadi habis. Kita punya slide yang nombor 2. So, kita tengok apa isunya. Apa benda tu? Jadi bagaimana dengan line? Kau orang line macam mana ni? Okey ke tidak ni? Ada orang yang keluar masuk memang line terputus Okey. Oh, doktor. Kau orang ni ada dekat mana? Dekat rumah di kampung ke ataupun dekat KL je? KL. Oh, tak sempat balik kampung lah. Tak ikut Kampung ke KL. kerajaan, tak balik kampung. Tak balik kampung puas lah kau orang duduk kampung. Kerja lah doktor. Oh, kerja daripada rumah? Tak adalah hari Yes. Kerja dari rumah. Saya kerja kat pejabat. Pergi pejabat ke? Isnin sampai Jumaat. Boleh pergi ke? Tak, saya memang kerja. Saya LFP. memang kerja. Kerja apa? Lembaga air Perak kena kerja. Itu memang wajib lah. Tak boleh buat apa lah. Okey. Jadi Tak ada air. apa dia? Alright. So kita nak pergi kepada slide yang terakhir. Boleh? Boleh. Boleh. Okay, jadi kita nak habiskan yang buku kita ni lah. Okay, yang slide Boleh. slide yang ini dia tentang project development process. Okay. Mana dia? Semua boleh nampak slide ni? Boleh. Project development process. Okay, slide yang terakhir daripada buku nombor 1 ni. Okay, bila kita nak buat satu projek, yang kita nampak yang saya cakap tadi, bila kita nampak site tu dah naik hoarding, lepas tu dah naik signboard dan sebagainya, itu sebenarnya di peringkat pembinaan. Ini ni peringkat pembinaan. Sekejap tukar dia punya color. Peringkat pembinaan. Tetapi sebenarnya projek ni dah melalui fasa yang banyak yang kita panggil inception. Ini inception ni yang awal-awal sekali. Di mana klien dia berfikir, okey, katakanlah dia ada satu bidang tanah, lepas tu dia fikir apa nak buat dengan tanah ni daripada tak buat apa, dia nak bangunkan satu projek lah. Ataupun dia ni sebagai investor. Investor ni biasanya dia orang ni memanglah sentiasa melihat peluang. Apa benda yang belum ada di tempat tu ke ataupun sesuai dibangunkan. Jadi ini peringkat inception. Okey. Jadi peringkat inception ni pula tak semestinya dia akan go through kepada peringkat conceptual ni. Dia pun kadang-kadang dia dah melalui kajian-kajian awal tu, tiba-tiba dia dapati alamak projek ni tak sesuai lah kita buat di sini sebab potensinya kita tak tahu. Jadi mungkin kadang-kadang certain projek tu habis kat situ je. Tetapi kalaulah misalnya dia dapat approval, dia pergi kepada conceptual, lepas tu feasibility study pula. Feasibility study ni biasanya kajian kebolehkelaksanaan dari segi aspek komersial dengan teknikal lah. Teknikal. Komersial ni maksudnya bila kita nak bangun satu klien tu nak bangunkan satu projek, dia nak tahu projek ni balik modal atau tidak. Itu commercial value lah. Teknikal ni maksudnya projek yang nak dibangunkan, katakanlah nak buat hotel berpuluh tingkat ke, boleh tak di atas tanah yang jenis yang dekat situ lah. Itu contoh teknikal. Lepas tu planning. Planning yang dimaksudkan ni lebih kepada urban planning. Urban planning. Dia belum lagi planning yang dekat site, construction site tu. Doktor? Ya. Saya nak tanya, kajian awal sama dengan feasibility studies ke? Ya, betul. Dia masuk dalam satu grouping lah. Sebab tu dia panggil preliminary stage ni. Dia ada banyak, semua benda ni masuk dalam satu kajian awal ni. Okay. Alright, lepas tu dah katakanlah peringkat ni dah habis,
Dia pergi kepada design. Design ni biasanya dipanggil arkitek. Arkitek dan engineer ni dilantik lah. Okay. Dilantik sebab nak buat design. Design ni dia pun ada banyak peringkat juga. Ada sketching, lepas tu last sekali detail dan sebagainya. Then bila dah habis design, then peringkat procurement. Procurement ni dalam tender dan kontrak punya topik, nanti kita akan cerita pasal procurement ni. Okey, procurement ni ialah nak menyediakan dokumen untuk proses tendering. Maksudnya kita nak cari kontraktor mana yang sesuai untuk buat construction. Okey. Lepas tu inilah kontraktor lah. Kontraktor masuk. Jadi kontraktor pun akan buat dia punya projek dia berapa lama, ikut tempoh lah yang ditetapkan dalam tender. Lepas tu commissioning handover. Ini handover HO kepada klien. Dan inilah peringkat lepas tu bila dah handover, projek ni akan operate. Operate ni maksudnya facility tu dia akan start lah berfungsi dan klien pun akan guna pakailah facility dia. Okay, lepas tu bangunan ni kita pun tak tahu berapa lama dia akan bertahan. 50 tahun ke, 100 tahun ke. Okay, katakanlah 100 tahun. Jadi mungkin di antara nak habis tempoh-tempoh dia tu, bangunan ni pun dah uzur, usang. Dia boleh dibuat refurbishment. Ini perkataan refurbishment ni. Refurbishment ni maksudnya membaik pulih. Kita di Malaysia ni, kita mungkin jaranglah dengar perkataan refurbishment ni. Mungkin sekarang ni okey, kalau dulu-dulu kita memang pelik lah apa benda perkataan refurbishment ni. Renovation kita memang pernah dengar. Tapi renovation dengan refurbishment ni tak sama. Kadang-kadang renovation ni maksudnya kita nak modify thing. Tapi refurbishment ni lebih kepada nak membaik pulih. Okay? Memanglah ada. Refurbishment sama dengan ni ke? Rehabilitasi? Dia macam tu. Rehabilitation tu ya betul. Tapi rehabilitation ni dia, kalau di Malaysia ni kadang-kadang kita banyak guna di Melaka dengan di Penang tu kan. Bangunan-bangunan yang prasejarah tu semua. Kita nak membaik pulih. Tapi lebih kurang dia ada kaitan lah. Okay. Dan katakanlah bangunan tu dia dah tak boleh refurbish. Lepas tu pergi kepada demolition. Dan itulah yang dikatakan cycle. Cycle ni maksudnya putaran macam ni. Dia berputar macam ni. Dia start daripada inception, pergi kepada feasibility study lah, lepas tu ada construction lah, lepas tu handover lah, operate. Jadi refurbishment duduk kat sini dan juga demolition. Lepas tu dia akan putar balik. Putar ni maksudnya kitaran dia. Contohnya macam kita tengok bangunan World Trade Center di US dulu. World Trade Center tu merupakan bangunan yang tertinggi di dunia at one time lah. Lepas tu tiba-tiba dia being demolished. Demolish ni bukan apa, kena kapal terbang apa tu langgar dia tu. Itu adalah dia punya kontroversi dia, itu cerita dia tak tahu lah kan. Maksudnya bangunan tu being demolished sebelum dia demolish betul-betul. Lepas tu apa berlaku kepada tapak tu? Dia bangunkan balik bangunan baru. Bangunan baru yang disebut sebagai Freedom Tower. Bangunan yang baru tu, Freedom Tower tu dia buat sepatutnya jadi bangunan tertinggi di dunia juga, tapi tak sempat. Dah banyaklah bangunan di Malaysia pun, lepas tu di China, Dubai, bagai semua dah cepat buat bangunan yang lagi tinggi. Jadi dia tenggelam kat situ lah. Tapi bangunan Freedom Tower tu dah dibuka dan dioperate. Itu contoh kitaran hayat bangunan. Dia akan berpusing-pusing begitu. Sekiranya ada keperluan lah pada bidang tanah tersebut. Okey. Jadi construction cycle tadi, okey, kita boleh lihat rajah ni ditunjukkan dengan lebih detail lagi lah. Okey, bagaimana nak baca rajah ni? Kita ada klien. Okey, kita ada klien. Ini klien. Kita ada client professional advisor, maksudnya arkitek dan juga engineer. Ni, dan last kali kita ada kontraktor kat sini. Okey. Dan sini pula dia punya phases dia lah. Fasa-fasa dia. Fasa inception, briefing, design, tendering, production. Production ni sama macam construction lah.
nama dia. Dan juga commissioning. Commissioning ialah handover dan testing. Kita tengok contoh klien, apa dia perlu buat di peringkat akhir sekali. Inception tadi, identify the need, keperluan projek ni. Dia perlu tak nak buat projek yang nak dibangun pada satu tanah ni. Lepas tu daripada keperluan tadi timbulnya, okay, decide to build. Dia kena buat keputusan lah. Okay, kita akan continue. Lepas tu procure land and funding. Dapatkan siapa nak invest. Sebab tanpa ada duit, tak boleh nak buat projek. Lepas tu appoint design team. Dia appoint design team. Design team ni dia appoint awal-awal. Okay. Kalau misalnya, tadi saya ada sebut tentang Project Management Consultant, PMC. Kalau misalnya klien decide nak guna PMC dan tak semua projek guna PMC pun, jadi bila masa dia nak lantik PMC ni? Sebenarnya dia lantik PMC ni peringkat yang ni. Ni. PMC ni dilantik dulu. Sebab PMC ni bertindak sebagai penasihat kepada klien tadi. Klien mungkin tak tahu teknikal tentang satu projek tu. Jadi kalau misalnya dia lantik arkitek dengan engineer pun nanti dia pun tak tahu apa benda nak cakap ni. Jadi PMC ni ialah sepatutnya orang yang mahir dalam projek yang nak dibangunkan tadi, dan klien ni akan bayar dia punya fees kepada project management consultant tadi. Sama juga fees yang dibayar kepada arkitek dan juga engineer. Kecuali kontraktor je. Kontraktor ni dibayar mengikut cost ataupun tender punya value tadi lah. Okey. Lepas tu, arkitek dah dilantik. Lepas tu adanya briefing. Ni disebut project brief. Jadi kalau korang ni bekerja dengan konsultan, mungkin korang pun dah terlibat menghadiri project briefing meeting. Jadi apa briefing meeting ni? Briefing ni ialah ringkasan lah, kita sebut dalam bahasa kita. Ringkasan tentang klien ni dia akan cerita apa dia nak. Apa yang dia envision ataupun wawasan dia tentang projek yang dia nak bangunkan. Katakanlah klien ni tak semestinya klien besar, katakanlah kita sendiri pun, katakanlah kita nanti nak pencen, nak balik duduk kampung ke, kita nak bina satu biji rumah banglo. Jadi bila kita nak bina satu biji rumah banglo tu, maksudnya kita ada vision kita. Okey, banglo ni macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Jadi kita kena ceritakan pada orang yang nak bina tadi. Okey, ataupun orang nak reka tadi. Basically, kalau ikut sistem tradisional kita ni, ini bukan sistem design and build lah. Sistem tradisional ni maksudnya kita cari arkitek dan engineer dulu. Jadi kita kena buat briefing dulu. Jadi lepas dah berdasarkan briefing kita, arkitek dan engineer ni akan develop brief, nampak tak? Dia punya ni akan detail out apa benda yang kita envision tadi dan apa dia punya detail-detail lagi. Okey, lepas tu pula klien apa dia buat lagi? Agree form of contract. Agree procurement path. Okey, kenapa form of contract? Form of contract ni maksudnya bagaimana kaedah nak melaksanakan projek tadi. Sama ada contohnya traditional ke, design and build ke, ataupun contoh lagi nanti kita ada open punya bidding ke, negotiated ke. Lepas tu kadang-kadang ada kontrak, ada BQ ke, ada lump sum ke. Jadi semua tu sebenarnya akan mempengaruhi banyak benda. Sama ada dari segi payment ke, dari segi masa ke dan sebagainya, dia akan decide lah, dia akan beritahu. Okey. Dengan misalnya nasihat-nasihat daripada kalau dia ada PMC ke ataupun arkitek engineer sendirilah. Okey, lepas tu design. Design ni pihak arkitek dan engineer akan design, bukan setakat arkitek, engineer saja, segala macam konsultan yang diperlukan untuk membantu, sama ada QS pun perlu juga. Jadi mereka ni akan design lah, produce design. Dan for sure, setiap kali mereka ni design, klien mesti nak tahu, okey, kalau kita design bentuk macam ni, apa dia punya cost. Cost tu lah yang perlu di-calculate oleh so-called QS tadi. Okey, lepas tu design dah habis. Dalam design pula, selepas design akan pergi kepada tendering punya period.
tendering punya period ni for sure lah, dalam design akan ada documentation seperti drawing kena siap, tender dokumen kena siap dan sebagai macam-macam lah benda-benda yang nanti perlu diselesaikan, kerana nanti contohnya kalau kita buat open tender, kontraktor tadi dia nak kena ada reference lah. Kalau tidak nanti macam mana dia nak bagi harga sebab semua benda tak clear. Jadi itu contohlah Jadi sebab tu dokumen tu diperlukan. Okey, tendering pula akan macam-macam jenis tendering ada. Kata kalau kita kata open tender pun dia akan melalui proses yang agak lama. Dia nak kena bagi notis, lepas tu nak kena orang respon, lepas tu orang beli tender, lepas tu ada period untuk orang submit tender. Lepas tu pula ada nak kena evaluate tender dan lepas lalas sekali akan ada seorang kontraktor yang akan menang. Itu tendering dia lah Okey, bila katakanlah kontraktor tu pun dah dipilih, ni kontraktor pun ada dia punya tugas dia, nak kena beli dokumen tender lah, nak kena study lah, nak kena prepare. Jadi dalam period ini kontraktor pula yang akan stress sebab masa suntuk nak kena submit tender tersebut. Sebab semua tender dia ada deadline dia. Okay. Lepas tu bila dah klien akan decide, nampak tak? Accept recommendation daripada architect engineer. Consultant mereka hanya boleh recommend pada klien berdasarkan cara nak evaluate tender. Sebenarnya kalau betul-betul ikut cara nak evaluate tender ni memang very detail. Okay, very detail kerana dia ada scoring yang kita biasanya gunakanlah kalau betul-betul. Okay, jadi klien ini dia akan tengok recommendation, tetapi kata putus dia daripada dia jugalah. Okay. Lepas tu barulah pergi kepada peringkat construction. Sekejap saya nak charge komputer. Okey, jadi kontraktor tadi telah pun dikenal pasti. Lepas tu kontraktor being awarded, lepas tu sign contract dan sebagainya. Alright, sekarang ni kontraktor pun akan start construction. Kat sini kita sebut production, construction samalah. Okey, dalam construction apakah tugas kontraktor? Tugas kontraktor sebenarnya menyediakan resources yang 5M tadi. Lepas tu menjalankan kerja mengikut KPI yang telah pun ditetapkan oleh klien, itu dipanggil performance tadi, dan comply dengan rule and regulation ataupun benda-benda yang ada dalam terma-terma kontrak. Okey, di dalam peringkat construction ni ada perkataan administer contract ni yang dekat arkitek ni. Ini ialah period yang kita panggil contract administration. Pentadbiran kontrak. Sebab tu kalau kamu bekerja dengan JKR ke JPS ke, JKR ada buku tentang contract administration. Jadi apa yang ada dalam buku contract administration tu? Sebenarnya ialah clause-clause daripada JKR punya 203 punya form of contract tu. Jadi diceritakan satu persatu. Apa benda yang perlu diikutilah. Jadi itu ialah peringkat pematuhan. Jadi dalam peringkat construction ni, kedua-dua belah pihak, maksudnya kontraktor dengan klien tadi, saling memenuhi obligasi masing-masing lah. Okay? Yang mana konsultan tadi dia sebenarnya mewakili pihak klien. Okay? Dia sebenarnya bertindak sebagai klien juga lah. Jadi masing-masing ada dia punya role and responsibility. Masing-masing mengikut apa yang diceritakan dalam kontrak.
Okey, bagaimana pula dengan tugas klien during this period? Basically kalau kita tengok receive cost report, receive progress report, lepas tu pay builder. Jadi tugas klien ni simple je. Dia basically dia kena buat pembayaran. Okay, bila dia nak bayar tadi, memanglah dia nak kena bayar mengikut amount yang basically yang dirasakan betul. Jadi kontraktor dia hanya submit claim, manakala pihak konsultan dia kena verify the claim. Jadi tugas konsultan basically dia kena pastikan yang kontraktor tadi menjalankan kerja mengikut spesifikasi untuk kualiti dan aspek-aspek lain lah. Lepas tu pula dia kena pastikan yang kontraktor tadi kalau dia hantar claim dia ialah betul seperti mana yang diletakkan dekat site tersebut lah. Jadi sebab tu dia adanya monitoring kerja-kerja kontraktor. Okay, last kali bila dah habis construction, kita pergi ke last kali lah ini peringkat kita panggil handover. Handover, commissioning, testing dan sebagainya lah. Jadi kadang-kadang kalau dalam bangunan biasa testing ni simple saja untuk aircon, running, elektrik, mungkin ada firefighting system, mungkin adalah sikit-sikit security system, tapi kalau bangunan tinggi lagi canggih lah. Dia ada M&E punya sistem whatever lah. Dia kena keep running. Kalau misalnya kita operate a big facility, kilang ke ataupun even contoh macam KLIA. Dulu ingat tak kalau KLIA 2 tu semasa dia nak pindah daripada Subang ke KLIA 2 tu, dia test run dulu. Jadi dia test run kapal terbang naik turun lah. Lepas tu kalau kita tengok dulu ada banyak hiccup kan. Hiccup ni dia punya baggage handling sangkut lah sebagainya. Tetapi dia punya testing tu mengambil masa a few months. Lepas tu barulah dia betul-betul buka. Itu contoh testing dan juga commissioning. Dan during this period juga yang handover ni ada perkara-perkara lain yang perlu dibuat. Okay, kalau kita tengok dalam slide saya yang seterusnya tu ada dalam bahasa Malaysia tu, contohnya dia sebut as-built drawing. As-built drawing ni peringkat yang last kali ni nak kena buat, kontraktor kena buat. Sebab apa? As-built drawing ni nanti diguna pakai untuk isu tujuan maintenance ataupun kita nak ubah suai bangunan. Jadi kalau misalnya as-built drawing ni tak ada, nanti kita tebuk-tebuk lubang kena besi dan sebagainya, jadi banyak masalah. Okay, ataupun nak buat renovation later on. Begitu juga dengan maintenance punya manual dan sebagainya pun nak kena buat. Kadang-kadang mereka ni buat bangunan boleh buat, tapi isunya maintenance jadi banyak isu sebab orang tak tahu nak maintain. Nak buka, kadang-kadang nak buka pintu pun tak tahu mana dia punya kunci dia dan sebagainya kerana benda tu tak dinyatakan. Jadi semua prosedur tersebut kena handover masa yang last kali lah. Okey. Kalau kita tengok tentang time scale, tadi kita tengok dalam bentuk general. Kita tengok contoh, sama juga macam tadi. Kita akan need for facility ni inception lah. Lepas tu feasibility study. Okay. Feasibility study ni sebenarnya dibuat oleh specialist ataupun consultant. Memang ada consultant yang memang kerja dia buat feasibility study je. Nak buat projek apa, dia tak buat design apa semua, dia hanya buat kajian saja. Okay. Lepas tu A&E ni maksudnya arkitek dan juga engineer untuk buat design. Okay. Lepas tu contract preparation punya dokumen untuk proses bidding ni tendering lah. Lepas tu bila dah habis, seorang ni akan dikena pasti yang menang. Lepas tu ni peringkat construction lah. Construction. Lepas tu peringkat handover. Ni lah peringkat operation. Operation maksudnya bangunan tadi dioperate. Jadi kalau kita tengok ini ialah traditional lah. Yang saya cerita ni ialah traditional. Dia tak sama dengan as-built. Kalau kita kata as-built punya, bukan as-built, design build contract, dia tak sama dengan traditional. Sebab design build contract ni maksudnya design dengan construction ni pada masa yang sama.
berlaku serentak. Tujuan dia ialah untuk memendekkan tempoh ni. Tempoh handover tadi dipendekkan. Jadi yang dia akan ada overlapping ni, maksudnya construction dengan design tadi, dia akan ada overlapping. Dia juga ada proses tendering. Biasanya proses tendering ni di awal projek. Bukan dia tak ada tendering, ada untuk design and build ni. Okay, alright. Ini juga benda yang lebih kurang sama, tapi kita lihat sebab dekat sini ada beberapa rajah yang saya nak cerita. Okay, pertama sekali kita start dengan feasibility. Tadi dekat sini ialah inception kat sini, lepas tu feasibility study, lepas tu design, ni peringkat design. Lepas tu di sini ialah dokumen tendering, mungkin akan mengambil masa, lepas tu tender award. Lepas tu construction akan start, kita tak tahu bila start ni. Okay, kita nak lepas tu handover sini. Bila handover, ada satu period ni dipanggil DLP, Defect Liability Period. Kita ingat bila kita buat satu bangunan, kontraktor tu dah siap, tetapi dia akan ada macam warranty lah. Dalam kalau kita beli handphone tu ada istilah warranty, tapi dalam construction ni kita guna istilah Defect Liability Period. Okay, dia akan mengambil masa lagi. Dan ini dia. Jadi yang gelung yang besar ni kita panggil project management. Project management, perkataan hari itu saya ada sebut apa beza perkataan project management dengan construction management. Jadi perkataan project management ni maksudnya dia start daripada sini. Daripada permulaan inception tadi sampailah handover. Ini dia punya scope dia. Scope dia luas. Dan project manager yang ada di sini yang kita lantik ni, inilah yang saya kata tadi PMC. Tetapi istilah profesional yang diberi pada mereka ni, mereka juga menggunakan nama project manager. Okay. Tapi daripada segi company, mereka ni ialah project management consultant lah. Okay. Next. Bulatan yang kedua ni dipanggil contract management. Contract management ni apabila projek kita ada award tender, sebenarnya sudah wujud ikatan kontrak di antara kontraktor dengan klien. Sebab tu dia ada skop ni. Inilah skop di mana berlakunya ikatan kontrak tadi, pengurusan kontrak. Okey. Lepas tu bila construction nak start, construction ini dia, construction start kat sini. Bila kontraktor dapat access to site ataupun possession of the site, dia baru boleh guna start kerja. Dan dia akan start kerja ni projek ni sampailah handover, tetapi responsibility dia belum habis lagi sebab until defect liability period baru dia habis. Ini biasanya dia punya isu final account. Final account ni akan muktamad pada selepas dia habis macam itulah. Okey. Jadi peringkat yang ini construction management ni, ini yang kita panggil construction management. Construction management dengan project management, dalam kelas kita hari itu kita ada perkataan, kelas kita ni kalau kita ingat project management, project and construction management. Jadi apa sebenarnya beza dia? Beza dia project ni maksudnya yang lebih luas skop dia ni tadi. Manakala construction ni benda yang berlaku dekat site. Okay. Tetapi apa-apa pun mereka ni memang overlapping lah, ada overlapping. Sebab tu kita ni sebagai civil engineer, sebenarnya kita ni boleh bekerja dekat mana-mana juga. Ada civil engineer yang bekerja dekat construction site, ada yang buat feasibility study, ada yang buat design tu consultant lah. Jadi kita ni duduk mana-mana pun boleh duduk. Kalau misalnya QS tu tak ada, kita juga jadi QS. Contohlah. Dan selepas period ni, handover ni, defect liability period, selepas handover saja, inilah peringkat dipanggil operation. Operation ni ialah facility management. Jadi sebab tu kalau di UTM ni, kita ada master degree yang nama dia master degree project management, master degree construction management, biasanya QS lah. Ini QS yang ambil. Kita juga ada construction management, master, dan kita juga ada master in facility management. Nampak tak dia punya coverage dia, scope dia dekat mana dalam contoh industri pembinaan ni lah. Okey. Jadi yang ini
rajah-rajah ni semua ialah dia punya detail of benda-benda yang saya dah cerita tadi lah. Okay. Saya dah cerita tadi. Jadi korang boleh go back nanti, baca balik apa itu inception, apa itu dia punya butiran-butiran dia, design tu apa butiran dia, tender tu apa proses dia. Tadi kita dah sebut dah. Jadi kita tak nak ulang benda ni. Dan juga close out tadi, apakah proses-proses dia. Okay, di dalam yang bahasa Malaysia ni pun ada. Saya ni ialah kemungkinan ni maksudnya feasibility study lah. Feasibility study. Jadi saya dah gabung banyak benda lah. Lepas tu ni lah peringkat implementation. Lepas tu peringkat completion. Okay. Alright. Kemudian kita nak pergi kepada ini contoh slide ni. Macam mana dia ada tiba-tiba ada project manager kat sini. Sedangkan project manager yang mungkin yang kita faham selama ni ialah project manager yang bekerja dengan kontraktor. Project manager kalau ada macam ni, ini maksudnya PMC. Nampak tak? Klien ni, dia akan lantik project management consultant ni dulu. Paling awal sekali. Lepas tu yang inilah yang akan yang akan supervise semua kerja-kerja arkitek dan juga kerja construction later on ni. Kontraktor dekat sini. Dekat sinilah di mana adanya project manager. Nampak tak? Itu beza dia lah. Tadi kita dah sebut dah. Okey. Jadi sebut tentang kita panggil project development process ni. Apa-apa projek yang kita nak bangunkan ni dia bermula daripada konsep. Tak kiralah konsep ni bentuk apa-apa juga. Contohnya katakanlah kita ada satu konsep ni. Kalau kita tengok gambar konsep ni kita pun tak tahu apa benda lah. Ni apa benda pun tak tahu kan. Tapi daripada konsep yang itulah nanti dia akan develop satu persatu jadi detail. Sekarang ni kita dah nampak daripada konsep yang simple ni, then dia develop into benda yang lebih lagi lah. Okay, lepas tu kita nampak dia punya detail structure dia nanti macam mana. Lepas tu kita nampak contoh sekiranya bangunan tu nak dibangunkan, dia macam fit tak dalam dia punya surrounding dia. Itu contohlah. Ni arkitek punya kerja lah. Lepas tu bangunan ni dikatakan bentuk diamond cut. Okay, potongan diamond. Lepas tu ni contoh. Dan akhir sekali dalam bentuk landscape di KL ni kita akan nampak contoh bangunan yang paling tinggi di Malaysia ni akan sekarang ni sedang dibangunkan pun. Okay. Ini contoh menara warisan KL 118 tingkat yang mungkin bila siap nanti akan jadi antara bangunan yang tertinggi di dunia jugalah. Okay. Yang sekarang ni bangunan yang tertinggi di dunia yang almost nak complete ialah kita panggil di Dubai. Di Dubai tu akan jadi paling tinggi lah. Okay. Malaysia pun akan jadi bukanlah nombor kedua, mungkin nombor keempat ataupun 5. Okay. Contohlah. Okay, kalau kita lihat dia punya asal ni, dia punya bentuk bangunan, dia punya konsep ni. Konsep ni kan. Daripada mana datang dia punya konsep dia? Kalau kita tengok contohlah, kita tengok yang ni kan. Okey, kita tengok bentuk dia lah. Ni. Bentuk. Ni bentuk ni. Kalau kita tengok, perhatikan bentuk ni, dia sebenarnya datang daripada tangan ni. Ni dia ni, tangan ni. Tangan onto ni. Okey. Inilah dia tangan dia. Daripada situ saja dia jadikan satu bangunan lah. Nama bangunan tersebut. Nasib baik dia lepaskan dia punya genggaman tu. Kalau dia buatnya, dia menggenggam tangan, macam mana kita nak buat bangunan tu? Rasanya bangunan tu jadi macam bukit pula dah. Alright. Jadi bila kita sebut tentang project life cycle ni, kitaran hayat bangunan ni, kitaran hayat bangunan ni tadi kita dah sebut lah.
bangunan tu dia akan start inception, lepas tu dia on sampai satu ketika dia demolish. Jadi kita tengok nampak gayanya di dua tempat ni lah, di Mekah dengan satu lagi di Madinah. Kalau siapa yang pernah pergi contohnya 20 tahun dulu, saya pun baru ni pun pergi umrah selepas 20 tahun yang dulu saya pernah pergi. Memang sekarang ni berbeza habislah. Okay. Jadi kita kata contoh macam Madinah ni. Madinah ni yang kita nampak, katakanlah kita pergi 20 tahun dulu, inilah bangunan ni, 4 segi ni. Bangunan 4 segi ni pun dah besar dah ni. Dia dah, bangunan yang dia buat ni, dia dah besar dah beberapa kali dah. Bayangkanlah, bangunan yang ada di sekeliling-sekeliling ni, selepas kita pergi dah 20 tahun, dah hilang dah pun. Dia hilang dah, diganti dengan bangunan-bangunan yang bentuknya 4 segi kat situ lah. Okay. Kerana dikatakan dia nak buat yang lagi besar lah, tapi mungkin tak jadi macam ni. Ini antara design yang ada. Bayangkanlah, bangunan yang ada pun ini, dia punya kubah hijau ni, dengan minaret-minaret pun dah besar. Bayangkanlah kalau ada minaret yang lagi besar macam ni. Okay. Itu di Madinah. Kalau kita tengok di Mekah pun sama. Di Mekah pun sekarang ni pembinaan tak habis-habis lagi. Dia start dah beberapa tahun yang dulu, yang hari tu kan ada kren timpa orang mati bagai. Sekarang ni kalau kita pergi pun duk tengah bina lagi. Itu pun ada lagi yang dia punya perimeter dia tak akan habis. Mungkin kalau kita pergi umrah ke lagi, mungkin lagi 2-3 tahun lah saya rasa. Mungkin lebih selesa lah. Sekarang ni kalau kita pergi, oleh kerana dia ada banyak construction, dia sekat. Jadi view kita tu nak tengok Kaabah tu tak clear. Dia sekat, dia tak bagi orang masuk. Lepas tu kawasan pula berhabuk. Jadi tak berapa best lah sebab dia ada banyak lagi yang belum construction. Sebab dia punya dia akan buat minaret tu, dia akan ada pintu-pintu masuk tu. Di setiap pintu masuk tu dia akan buat minaret yang besar-besar, di mana nanti dia akan buat automatic gate. Sekarang ni banyak gate-gate dia ni, dia buka tutup manual. Contohnya kalau kita pergi waktu semayang, sekarang ni kalau setengah jam, dia dah tutup banyak pintu. Dia tak boleh masuk dah. Kena masuk pun, kena masuk melalui pintu tentu, masuk tingkat atas. Kalau lambat lagi, semayang kat luar lah, contohlah. Jadi, kalau kita tengok Mekah ni, bangunan yang boleh dikatakan baru, lepas tu dia robohkan. Kerana proses pembasaran dia tu, dia tak berhenti. Jadi dia punya cycle tu dia sebenarnya lebih kecil berbanding dengan di tempat-tempat lain. Itulah yang dikatakan project life cycle. Dan tak semualah tempat dia punya project life cycle ni macam di Mekah dan Madinah. Sebab apa? Kalau di Mekah, Madinah ni dia buat bangunan, katakanlah bangunan ni baru buat tahun ni, lepas tu 5 tahun akan datang dia dah roboh, dia buat semula, dia tak ada masalah sebab duit dia yang dia invest tu dia akan dapat dengan segera. Tapi kalau kita di tempat lain tu tak akanlah boleh ada macam tu kan, kita masa yang lama. Alright, jadi itulah kita punya kuliah untuk hari ni. 3 topik daripada buku yang pertama tu. Okay. Jadi hopefully kita punya kelas ni bila lagi tak tahu. Okay, so ada persoalan? Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada. Sekarang ni kita nak tengok apa tu. Okey, sekejap Irma ada tak? Irma Farina. Irma Farina. Tadi dia ada masuk, doktor. Apa dia? Tadi dia ada masuk, lepas tu line dia Line dia problem. Okay.
Lepas tu Muhammad Syahrin ada tak? Muhammad Syahrin. Muhammad Syahrin ni kelas kita ke? Ada tak Muhammad Syahrin? Okay, sekejap Good. Muhammad, sekejap. Muhammad Syahrin ni kelas kita ke? Ke kelas orang lain? Ketua kelas ada ke? Ketua kelas? Kelas pun lain problem. On off Ambil. Syahrin tak ambil. Syahrin dia tak ambil. Kelas ada saya kat sini nak keluar. Buat apa tengah makan ni? Goreng pisang. Okey. Wah, Syah ambil tak kelas? Syahrin tak ada kot. Cik, ketua ada kat sini ya. Saya Najwa. Ismi kata Okey. dia tak ambil. Muhammad Syahrin tak ada Cikgu tadi. Lepas tu Muhammad Mohsin ada tak? Ada. Mohsin ada. Okey, Muhammad Mohsin ada. Syahrin tak tahu Lepas tu Izmir Cak Cik Bu. Wan Muhammad ada tak? Oh, Wan Muhammad. 1K. 1K ada. 1K ada. Nur Syafirah. Ada. Alright. Nur Hafiz. Internet tak stabil. Nur apa? Aku tak pasal. Aku lalu jawab. Hazirah kan? Nur Hazirah ada tak? Hazirah. Nur Hazirah. Muhammad Hashim. Tak tahu siapa. Mungkin senior kot. Okay, senior. Oh, ni mungkin budak senior ni edisi saya ni. Izmir. Alright. Izmir Cak Cik Bu. Nama saya doktor. Yang doktor tanya Cak Cibo tu Izmir. Apa dia? Yang Cak Cik Bu. Cak Cibo, Izmir nama doktor. Izmir. Izmir. Muhammad Izmir. Cak Cibo. Cak Cibo. Muhammad. Orang ni. Oh, Muhammad Izmir ada. Koki ke Cak Cibo? Dia tukar nama dah? Dah. Izmir. Tolak makan. Cantik nama tu, cantik. Ya ke? Okey. Sekejap Okey, ada apa-apa lagi? Ada. Tak ada, kita berhenti sampai sini dulu. Kita punya kelas bila lagi Apa ingat Awal bila? Dah hilang ingatan. Sekejap, tengah check. Sekejap Next class 18 dengan 19 April. Betul-betul 18-19 April. Okey. Oh, 2 hari pula kan? Ui, lama kelas kita tu. Sekejap je doktor. Mana? Online sejam 2 jam ke. Jadi kita tengok macam mana nanti saya akan bagi notis lah. Alright. Doktor, yang CPM punya tu bila nak belajar? CPM punya tu dia kalau ikutkan kita dah habis yang ni, topik yang ni kita akan masuk buku, tengok macam mana. Mungkin tengoklah macam mana, sebab kalau misalnya kontrak, tender dan kontrak tu, kalau saya boleh buat yang recorded punya slide, sebab saya nak go through benda tu dengan student perdana saya mungkin boleh record benda tu. Jadi saya bagi recorded je lah, jadi tak payah kita go through. Masuk planning scheduling lah nanti. Susah lah belajar online CPM.
memang masalah sebab susah nak tunjuk nak apa saja. Itulah. Jadi online ni saya akan cuba pilihkan tajuk-tajuk yang tak perlu ni dululah, nanti yang mana yang kita perlu ni kita akan kemudian kalau face to face lah. Soalan sport. Okey. Saya dah bagi ni ke? Assignment belum bagi Alamak. Sebab belum mana. Belum. Okey. Belum. Tak payah doktor. Doktor, saya pun dah duduk tengok dalam rumah macam ni. Yang jujur. Bukan buat sekarang. Dia untuk keseluruhan punya semester. Jimat kertas untuk PPE. Alright, so kalau tak ada apa-apa, kita terima kasih kena datang masuk sini. Alright. Terima kasih doktor. Okey, terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Doktor. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Kawan-kawan.